السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata dia, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqati min Juhaynah fasabbahna al-qaum ala miyahihim ولهقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أو كما قال، متفق عليه. Seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah ni anak kepada Zaid. Zaid ni anak angkat Nabi. Maka Usamah ini cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah meriwayatkan hadis ini. Kata dia, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhaynah. Kata Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus satu pasukan tentera untuk pergi ke satu tempat yang bernama Huraqah. Al-Huraqah ini adalah tempat tinggal suku Juhaynah. Begitu. Fasabbahna al-qaum ala miyahihim. Pagi-pagi lagi pasukan tentera yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim ini sudah sampai di tempat air suku Juhaynah itu. Nabi hantar satu pasukan tentera untuk pergi berperang di satu tempat nama Al-Huraqah. Pagi-pagi lagi pasukan tentera yang Nabi hantar ni dah sampai dah di Huraqah ini. Dan mereka berada di tempat yang menjadi sumber air penduduk itu. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Usamah cerita. Usamah kata, pagi itu aku dengan satu orang sahabat Ansar telah berjumpa dengan seorang musuh. Musuh daripada suku Juhaynah ini. Usamah bin Zaid bersama dengan seorang sahabat lain daripada orang Ansar
Pagi-pagi lagi sudah jumpa seorang musuh. Falamma ghashinahu, apabila kami pergi dekat dengan dia, Usamah kata dia dengan sahabat Ansar ini pergi dekat musuh yang mereka jumpa seorang ni. Bila kami mendekati dia, kata musuh ni, la ilaha illallah. Dia terus kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebelum ni dia kafir. Bila terserempak dengan sahabat Nabi ni, Usamah bin Zaid ni, dia nampak mereka ni mai dekat dia, dia terus mengucap. Dia kata, la ilaha illallah. Dia kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bila musuh ni mengucap, la ilaha illallah, fakaffa anqul ansari. Sahabat Ansar yang sama dengan Usamah tadi, bila dia dengar musuh mengucap, dia stop. Orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak boleh tumpah darah dia kerana dia sudah jadi orang Islam. Sahabat Ansar ini, bila dia mendekati musuh ni mengucap, dia terus stop. Wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltuh. Tetapi Usamah bin Zaid ni dia tak boleh tahan dah. Dia memang duk cari musuh. Dia memang pi dengan tujuan nak cari musuh, nak berperang dengan musuh, nak bunuh musuh. Bila dia jumpa kawan ni, walaupun kawan ni dah mengucap la ilaha illallah, dia kata wa ta'antuh, aku terus ambil lembing yang ada di tangan aku, terus bagi perut dia. Faqataltuh, aku bunuh juga dia ni, dia kata. Falamma qadimna al-Madinah, bila dah habis perang dan sebagainya, kami balik ke Madinah. Balagha zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita dia telah membunuh satu musuh, sedangkan musuh itu sudah mengucap kalimah syahadah. Berita itu lebih dulu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di Madinah, Nabi panggil dia. Nabi kata, Nabi nak jumpa dengan Usamah bin Zaid. Bila Usamah sampai di depan Nabi SAW, faqala li, Nabi SAW kata ke dia, Nabi kata, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Nabi kata, Usamah, betulkah kamu bunuh dia ni selepas dia mengucap la ilaha illallah? Qultu, ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Dia defend diri dia, dia pertahan diri dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni sebut la ilaha illallah dengan tujuan nak lindung diri daripada kami, dia kata. Dia bukan betul-betul nak masuk Islam. Dia ni musuh. Kami jumpa dia, dia nampak kami pergi dekat dia, dia nampak dia tak selamat. Dalam keadaan yang macam tu, dia mengucap la ilaha illallah. Dia ni muta'awwizan. Dia ni sekadar nak lindung diri daripada kena bunuh. Usamah jawab ke Nabi begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, Nabi kata, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nabi kata, aku tanya kamu, adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah? Nabi garang. Aku tidak suruh kamu jawab kata dia ni nak selamat diri ke apa ke semua. Itu kamu tak tahu. Benda tu duduk dalam hati dia. Soalnya aku tanya kamu, adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya. Usamah kata Nabi SAW tu ulang benda tu dekat aku, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yawm. Sehinggalah aku ni jadi rasa bersalah. Sampai aku rasa, aku bercita-cita, kalaulah hari tu barulah menjadi hari aku masuk Islam, alangkah baiknya. Usamah bin Zaid ni kata, bila Nabi panggil dia, dia pergi jumpa Nabi.
Nabi kata kat dia, betul ke berita yang mai dekat aku, kamu bunuh satu orang yang telah mengucap la ilaha illallah? Usamah kata, betul, memang saya bunuh. Tetapi saya nak bagi tahu, dia ni mengucap kerana dia tersepit. Dia ni mengucap bukan kerana dia memang nak masuk Islam, tapi dia mengucap kerana dia dalam keadaan tersepit. Nabi kata, aku tak tanya benda tu. Aku tanya kamu, betul ke kamu bunuh orang selepas orang tu mengucap la ilaha illallah? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Nabi tanya lagi, betul ke kamu bunuh orang selepas orang tu mengucap la ilaha illallah? Dia lagi tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Nabi tanya lagi, betul ke kamu bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah? Nabi ulang pertanyaan itu sehingga menyebabkan Usamah rasa dia cukup berdosa. Alangkah baiknya kalau hari itu baru dia masuk Islam. Orang yang masuk Islam adalah orang yang tertebus semua dosa-dosa yang lepas. Dia sampai berasa macam tu. Dia rasa dia sangat berdosa kerana bunuh orang Islam, orang yang mengucap la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam riwayat lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qatalta. Dalam satu riwayat lain dia kata, Nabi SAW tanya Usamah. Sebaik-baik saja Usamah balik daripada perang di Al-Huraqah, Nabi panggil dia, Nabi tanya macam ni, aqala la ilaha illallah wa qatalta? Adakah dia sebut la ilaha illallah lepas tu kamu bunuh dia? Qultu ya Rasulullah innama qala khaufan minat silah. Riwayat lain kata, bila dah Nabi tanya macam tu, dia jawab ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucap la ilaha illallah itu khaufan minat silah, kerana takut senjata kami. Pasal itu dia mengucap. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Usamah, Nabi kata, afala syaqqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la? Nabi kata, pasal apa kamu tak belah dada dia, tengok hati dia. Dia mengucap tu kerana kamu kata ke, ataupun dia mengucap kerana dia masuk Islam? Itu riwayat yang satu lagi. Oleh kerana Usamah kata dia ni mengucap la ilaha illallah kerana dia dalam keadaan tersepit, Nabi kata dekat dia, afala syaqqaqta an qalbi, pasal apa hang tak ambil pisau belah dada dia, tengok hati dia, hang bercakap macam hang tahu apa yang ada dalam hati orang. Seolah-olahnya Nabi kata begitu. Hang bercakap ni macam hang tahu apa yang ada dalam hati orang. Hang kata dia mengucap kerana takut senjata, hang tahukah dia mengucap kerana takut senjata? Persoalannya ialah apabila satu orang mengucap la ilaha illallah, haram darah dia ditumpahkan oleh kita orang Islam. Kamu, dia sudah mengucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba kamu bunuh dia, kamu buat satu benda salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata dia, famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Usamah, sehingga Usamah rasa sangat berdosa. Dan Usamah rasa alangkah baiknya kalau dia buat kesalahan tu masa dia belum Islam. Selepas dia buat salah tu dia masuk Islam, maka masuk Islam menyebabkan dosa-dosa dia yang lepas diampun Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 93 surah An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, barang siapa bunuh orang Islam, orang mukmin, sengaja bunuh, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, balasan dia di neraka selama-lama.
Wa ghadiballahu alaih, tidak cukup dengan masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala sangat murka pada dia. Wa la'anahu, tidak cukup dengan Allah murka dia, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'azaban 'azima, dan Allah janji Allah akan sedia bagi dia azab yang sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 32 surah Al-Maidah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Shadaqallahul azim. Maksud dia, barang siapa bunuh manusia tanpa sebab yang sebenar. Tadi orang Islam. Yang ni barang siapa bunuh manusia, tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Barang siapa bunuh manusia bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Barang siapa bunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah kata orang ni samalah seperti dia bunuh semua manusia hak ada di atas muka bumi. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia di atas muka bumi ini, maka seolah-olahnya dia menghidupkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat Quran dan hadis yang kita baca tadi dapat kita buat kesimpulan. Yang pertama, haram kita membunuh mana-mana orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sama ada bunuh itu bunuh guna senjata, pistol, pisau, apa juga benda yang boleh membunuh, ataupun bunuh dengan cara-cara yang tidak menggunakan senjata, guna ilmu sihir dan sebagainya sampai membawa kepada maut seseorang manusia, maka itu bunuh nama dia. Barang siapa membunuh orang lain tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka dia berdosa. Kalau dia membunuh orang Islam yang beriman kepada Allah, maka lebih-lebih lagi dosa dia, maka dia kekal di neraka selama-lama. Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah Islam sangat mahal. Islam ini kalau kita nak letakkan harga dia, tidak ada harga. Dia sangat mahal sampai tak boleh nak letak berapa harga. Dengan Islam, seseorang itu akan masuk syurga. Tanpa Islam, seseorang bukan sahaja tidak boleh masuk syurga, bahkan tidak boleh mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca tadi ialah kita tak tahu sebenarnya apa yang tersemat dan terbuku di dalam hati manusia. Kita tak tahu sebenarnya apa yang tersemat dan terbuku di dalam hati manusia. Maka jangan gopoh di dalam menghukum mana-mana manusia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 90. Jilid 18 muka surat 90. Kita masuk satu masalah kecil, dia kata dinding dan pagar di dalam neraka. Kita nak tengok satu perbahasan pada malam ini. Kita masih lagi berada di bawah tajuk neraka, ahli neraka. Malam ni dia nak detailkan lagi perbincangan tentang neraka, iaitu tentang dinding dan juga pagar-pagar neraka. Orang yang duduk dalam neraka, neraka adalah satu tempat yang ada dinding. Selain daripada neraka itu ada dinding, neraka juga ada pagar, dan pagar neraka itu daripada api yang menyala-nyala. Kata dia sesungguhnya neraka itu ada pagar dan ada dinding-dindingnya. Maka tiap-tiap dinding itu berlapis-lapis. Dinding neraka ni bukan selapis, bahkan berlapis-lapis.
adalah yang demikian itu semuanya tersebut di dalam khabar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kal muhli ka'akari zaid fa idza qurriba ilayhi saqatat farwatu wajhi fihi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, yakni pada mentafsirkan perkataan al-muhlu di dalam Quran itu. Kita dah baca pada bulan lepas ayat Quran Allah sebut kal-muhli. Apa dia perkataan al-muhlu itu? Dia kata iaitu minuman ahli neraka seperti hampas minyak. Yang dikatakan al-muhlu, benda yang ahli neraka kena minum tu, al-muhlu itu dia seumpama ampas minyak. Dia kata, taik minyak. Begitu. Maka apabila dihampirkan kepadanya, bila al-muhlu tu buat mai dekat dengan muka orang yang nak kena minum ni, gugur kulit mukanya padanya. Bawa mai dekat, tak minum lagi. Baru bawa mai dekat, uap dia naik aja luruh. Segala isi daging semua luruh, berambang, jatuh. Begitu. Kata dia, wa bihadzal isnad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la suradiqun nari arba'atu judur kisafu kulli jidarin mithlu masirati 40 sanah. Dan dengan ini isnad datang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, bermula dinding-dinding dan pagar-pagar neraka itu 4 lapis. Dia kata, neraka tu ada dinding. Dinding tu ada 4 lapisan. 4 layer tu ada. Nak boleh keluar tu ada 4 lapis dinding. Bermula tebal tiap-tiap lapis dinding itu seumpama perjalanan 40 tahun. Ada 4 lapis. Selapis nak boleh tembus. Daripada mula dinding ni nak boleh tembus dinding yang pertama. Lapisan yang pertama tu 40 tahun. Dia ada 4 lapis. 4 kali 4, 16. Dia ada 160 tahun perjalanan masa nak tembus dinding neraka. Nabi nak abang apa kat kita? Nabi nak abang kata, tak boleh lari lah. Bukan lagu lokap balai polis. Boleh lari lagi. Ada kawal lari lah. Dinding neraka selapis tu mengambil masa 40 tahun perjalanan. Kalau nak tembus dah tu, berjalan tu 40 tahun baru tembus selapis. Dia ada lagi 3 lapis, 4 lapis, 160 tahun perjalanan baru boleh tembus keluar. Kalau nak lari daripada neraka, kalau nak lari tapi tak boleh lari. Begitu. Maka inilah hal keadaan neraka itu pada zatnya. Ini yang kata neraka ni macam ni. Nabi SAW terang kat kita benda ni dengan tujuan supaya manusia ni bila dia belajar ni, bila dia jumpa benda-benda ni, dia mai dalam diri dia rasa takut pada neraka ni. Dia mai rasa takut. Dia nampak, dia boleh bayang dalam kepala dia macam mana dahsyatnya yang kata neraka ni. Cerita kata nak terlepas lari, nak bolos, nak lolos ni tak ada kemungkinan sama sekali. Bila kata masuk neraka, lagi Allah tak kata keluar, lagi tu tak boleh keluar. Dia nak beritahu yang tu. Sambung hadis tu dia kata, wa bihadzal isnad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna dalwan min ghassaq yuhraqu fid dunya la antana ahlad dunya. Maksudnya, dan dengan ini isnad juga datang khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, jikalau bahawasanya satu timba daripada danor ahli neraka itu dituang dalam dunia, nescaya busuk ahli dunia seluruhnya. Danor kita baca dah bulan lepas. Danor ahli neraka. Bulan lepas kita baca, dia kata kalau orang perempuan ni dia berzina masa atas dunia, Allah akan keluar ayak danong daripada kemaluan dia. Ayak danong tu kalau dihimpun buah dalam satu dalu, maksudnya satu cebok, satu timba, jurus mai ke dunia ni. Satu dunia ni tak jadi apa. Jahannam punah ganah musnah satu dunia. Satu cebok je.
jurus mai ke dunia ni, satu dunia ni jahanam habis, tak boleh buat apa. Itu akan menjadi minuman ahli neraka. Itu maksud dia. Masalah danor ahli neraka. Sesungguhnya pada sepotong hadis ini memberi khabar akan pentingnya danor ahli neraka. Ni, hadis ni nak bagi tahu kata benda yang dibuang oleh ahli neraka pun ada guna. Dia kata. Bukan boleh buat baja. Guna apa? Guna nak azab balik ahli neraka ni. Benda tu terbit daripada dia, keluar daripada dia. Keluar tu guna balik benda tu, guna untuk azab dia balik. Itu maksud dia. Maka danor ahli neraka itu dijadikan penyeksa kepada orang-orang neraka itu pula. Itu dia. Dia recycle. Yang ni yang kata recycle. Dia keluar, dia guna, dia mai balik, dia duduk pusing macam tu. Iaitu diberi makan dan dituang ke mulut mereka itu. Supaya terbakar habis isi perut mereka itu dengan sebabnya. Bukan setakat busuk, bukan setakat benda tu bila masuk dalam perut, luruh segala isi perut, segala apa semua luruh, bertabak habis. Demikianlah dahsyatnya danor ahli neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Maksudnya tidak dirasai oleh mereka itu di dalam neraka itu akan sejuk yang menyenangkan diri daripada azab. Neraka tak ada tempat sejuk. Semua panas. Yang kata neraka ni api. Yang kata neraka ni api, tak ada tempat sejuk. Maka siapa yang masuk neraka, dia sekali-kali tidak akan rasa sejuk. Sejuk yang boleh membawa senang daripada azab tak ada dalam neraka. Dan tidak juga dapat dirasai mereka itu akan minuman yang boleh melepaskan mereka daripada dahaga. Dalam neraka, minuman yang boleh bagi hilang dahaga tak ada. Yang ada, minuman yang boleh meluruhkan isi perut manusia. Yang tu ada. Begitu. Melainkan, yang ada hanyalah air panas. Dan danor ahli-ahli neraka itu yang menjadi minuman mereka itu semuanya. Telah kami beri balasan mereka itu akan balasan yang muafakah dengan amal mereka itu. Maksud dia apa? Padan dengan apa yang mereka buat masa hidup dulu. Ahli neraka dilayan sebegitu rupa. Layanan itu memang padan dengan apa yang mereka buat masa atas dunia. Atas dunia derhaka, atas dunia samsing, atas dunia tunjuk sombong dengan Tuhan, atas dunia tunjuk tak heran dekat siapa, atas dunia dulu tak makan saman, atas dunia dulu macam-macam, maka hari ini balasan yang dikenakan kepada dia padan dengan apa hak dia tunjuk masa atas dunia dulu. Begitu. Yang ni amal mereka di atas dunia, amal kufur dan amal maksiat. Firman Allah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Bahwasanya mereka itu, ahli neraka tu tidak harapkan ada hisab dan tidak berhalus kira amal ibadah masa di dunia itu di padang mahsyar. Depa ni Tuhan kata wa kanu adalah depa dulu masa atas dunia dulu la yarjuna hisaba. Depa ni golongan yang tidak mengharapkan balasan hisab di hari akhirat. Depa tak percaya. Mereka ni hak di neraka Tuhan suruh minum air danong, hak di neraka mereka kena minum macam-macam bahan yang disediakan untuk jadi azab mereka ni. Mereka ni masa atas dunia dulu la yarjuna hisaba. Mereka tak percaya dengan soal hisab ni. Orang duk habaq kat mereka kata setiap benda yang kita buat atas dunia lah ni, setiap benda, every single thing, setiap satu benda yang kita buat atas dunia ni, semua sekali Allah akan hisab balik di hari akhirat. Tak percaya masa orang habaq dulu. Orang kata kat dia ni, hang makan duit ni, duit tak betul ni, duit haram ni, esok hang kena jawab walaupun 1 duit, walaupun 5 duit, walaupun 10 rang. Tak percaya. Orang kata kat dia ni, hang dedah aurat masa duduk alam dunia ni, esok hang kena balas. Tak percaya. Orang kata kat dia ni, hang duk bercakap, duk hina Quran, duk hina Nabi, duk hina ulama' dan sebagainya ni, perbuatan hang ni boleh menyebabkan hang kena esok dia. Tak percaya.
Wak mai ayat Quran baca tak percaya, wak mai hadis Nabi baca tak percaya, jenis tak mau nak percaya. Dia tak percaya kata esok Tuhan akan tanya balik semua benda yang dia buat ni. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan cerita segala rahsia yang dia duk simpan selama ni. Dia tak percaya ayat Quran ni. Padan dengan tak percaya tu, maka Allah sediakan azab yang kita duk baca lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yakni tidaklah mereka itu percaya akan bangkit dari kubur dan tidak percaya tentang adanya hisab. Mereka ni jenis tak percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah baca lah dulu. Berapa bulan dulu. Hadis yang cerita kata manusia bila mati masuk kubur. Dah masuk kubur, Allah akan buat main kepada orang yang duduk dalam kubur ni bisab'ina tinnina. Nabi kata 70 ekor ulang-ulang besar dalam kubur untuk mengazab orang-orang yang berdosa sementara nak tunggu tibanya hari manusia dibangkitkan di mahsyar. Dalam tempoh dalam kubur tu, Nabi kata orang yang berdosa Allah akan buat main dekat dia bisab'ina tinnina dengan 70 ekor ular besar. Dia tak percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata makanan ahli neraka. Ni pula nak cerita pasal apa benda yang ahli neraka makan. Sesungguhnya makanan orang-orang yang dalam neraka itu amat panas. Bila dengar amat panas, jangan duk ingat lagu Tom Yam panas. Amat panas ni maksudnya panas tak boleh makan, tak boleh telan. Bukan kata tak boleh makan, tak boleh telan. Tak boleh buat mai dekat muka pun. Buat mai dekat muka pun luruh daging ni. Tu panas dia, tu panas macam tu. Bukan panas lagu kita duk faham ni. Begitu. Dinamakan dia dengan beberapa macam nama makanan. Macam-macam nama dia kata. Tetapi semuanya api. Makanan tu api. Bukan makanan yang diperangat, bukan makanan hak baru masak, tapi makanan yang kata makanan tu sebenarnya api, nak kena makan api. Begitu. Dan pelebur isi perut. Makan tu isi perut ni lembut, dia kata. Begitu juga minuman ahli neraka, semuanya nama bermacam-macam, dia kata. Tetapi semuanya adalah pelebur dan penghancur barang yang di dalam perut. Nama apa tak saya kira. Hamim ke, rasak ke, ini semua nama-nama minuman ahli neraka. Kadang-kadang Quran sebut kata nama dia hamim, al-hamim. Kadang-kadang Quran kata rasak. Nama ni sebutlah nama apa pun. Yang pentingnya masuk aja lebong isi perut. Begitu. Dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan dia khabarkannya sekalian yang tidak kita ketahui. Lagi akan berlaku di negeri akhirat itu. Setengah daripada nasihat Nabi SAW ialah dibaca ke sepotong ayat Quran seperti yang dikeluarkan khabarnya oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ni sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca akan ini ayat Quran. Iaitu firman Allah yang kira-kira bermaksud hendaklah takut sekalian kamu akan Allah sebenar-benar takut. Tu ayat tadi tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kamu takut kepada Allah sebenar-benar takut. Dan janganlah sekalian kamu mati melainkan hal keadaan sekalian kamu orang-orang Islam. Hari Jumaat khatib selalu baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah sebenar-benar takut dan jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Kita dulu dengar selalu apa maksud ayat ni.
yang kata jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Apa maksud dia? Nabi SAW menjelaskan maksud ayat ni kepada sahabat. Maka takut akan Allah sebenar-benar takut, iaitulah junjung segala yang disuruh Allah dan jauh segala yang ditegah sekadar kuasa. Yang dikatakan takut haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut tu ialah dia kata kita ni sedaya upaya hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang jangan dok buat. Sedaya upaya mau ada benda ni. Sedaya upaya. Boleh elak-elak. Sedaya upaya cuba elak. Begitu. Kalau kita ada sifat itu, sifat sedaya upaya kita nak buat hak Tuhan suruh, sedaya upaya kita nak elak benda hak Tuhan larang. Kalau ada sifat sedaya upaya tu, ada takwa. Kita tanya diri kita lah, kita ni sedaya upaya tak dalam nak buat benda ni? Kan? Nak bangkit sembahyang subuh pagi. Sedaya upaya tak? Ke tak daya upaya lah? Tuan-tuan, tajuk ni bagi setengah orang membosankan. Tapi bagi ramai orang, tajuk ni penting. Sebab bukan semua orang sembahyang subuh. Bagi orang yang sememangnya dia tak pernah tinggal sembahyang subuh, dia dengar tajuk ni, dia apa ni tajuk ni basic. Dia kata terlalu asas. Contoh sembahyang ni satu bawa lah. Kita bab sembahyang ni kita dah settle. Bagi setengah orang, bagi ramai lagi macam mana? Tinggal sembahyang tak rasa bersalah. Ramai orang Melayu kita, orang Islam kita yang macam tu ramai. Hak duk jaga ni sikit. Hak tak semayang ni ramai lagi. Jaga-jaga pukul 8 biasa aja, tak ada berasa bersalah, tak rasa dia ni dah buat satu dosa, tak ada rasa apa. Bangkit pukul 8 biasa aja. Kena beletiak dengan bini biasa aja. Bini gerak daripada pukul 5.30 tadi dia gerak suruh bangkit, tak bangkit. Pukul 6 gerak, tak bangkit. Sampai 6.30 gerak, tak bangkit. Ni ada orang macam ni. Sampai pukul 8 baru dia bangkit. Bini beletiak lagi, apalah abang ni. Masjid duk pergi dah ceramah pun duk pergi dengar juga. Kadang-kadang apa ni sampai subuh tak semayang pun apa, pum dia tendang bangku terpelantin. Bini pun terus sengah. Ada tak ada tuan-tuan yang macam ni? Ramai. Bini duk popet pasal dia tak sembahyang subuh tu, dia tak bercakap, dia tendang bangku sebiji, ya pum kata sengah bini dah. Tak keluar urut balik kaki dengan minyak angin. Ramai. Ramai. Kita jangan duk kata semua orang sembahyang lah ni. Maka golongan ini perlu dikejut, golongan ini perlu digerak hati mereka, golongan ini perlu ditakutkan tentang balasan yang akan menimpa dia. Kalau kita tak sentuh benda ni dengan alasan kita kata apa ni tu sentuh bak semayang, kita tak sentuh, golongan yang tidak sedar ini tidak mendapat sebarang manfaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang berlaku. Nabi SAW bila dia baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Nabi kata yang dimaksudkan dengan takut sebenar-benar takut itu ialah kita ni kena sedaya upaya buat benda yang Tuhan suruh, sedaya upaya tinggal benda yang Tuhan larang. Ini orang ada takwa, dia kata, supaya sejahtera daripada makan minum dalam neraka. Kalau kita jaga yang tu, insya-Allah di neraka esok kita tak kenalah azab yang macam ni. Kita tak masuk neraka kalau kita jaga. Dan jangan mati sekalian kamu melainkan hal keadaan sekalian kamu itu beragama Islam. Yakni hendaklah kekal sekalian kamu dalam Islam sampai jumpa mati. Itu maksud dia. Yang kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya ialah pastikan Islam hak ada dalam diri kita lah ni, Islam tu sampai nyawa terlucuk keluar daripada badan kita masih lagi ada Islam dalam diri. Bukan senang. Bukan senang. Berapa ramai orang murtad daripada agama? Berapa ramai ada murtad daripada agama? Terkeluar Islam daripada diri dah tak ada apa-apa. Maknanya nak mempertahankan Islam supaya kekal dalam diri bukan satu benda mudah.
Tidak mudah kepada semua orang, mudah kepada sesetengah orang, tetapi susah bagi sesetengah orang yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana siapa yang keadaannya demikian, maka tidaklah dia makan dan minum apa makanan dan minuman yang ada dalam neraka. Siapa yang ada sifat ni, dua sifat ni, yang pertama apa dia? Dia sungguh-sungguh buat benda yang Tuhan suruh, dan dia sungguh-sungguh tinggal benda Tuhan larang. Satu. Yang kedua apa? Dia pastikan sampai mati dia duduk dalam agama Islam. Siapa yang ada dua benda ni, dia selamat daripada cerita makan minum neraka kita duk baca ni. Dia tak akan jumpa segala rasa hamim, semua ni dia tak akan jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung hadis tu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna qatratan min az-zaqum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amu. Maksudnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sekiranya satu titik daripada zakum itu, titik dia dalam negeri dunia ini, nescaya binasa atas ahli dunia kehidupan mereka itu, maka bagaimanalah pula kiranya masuk ke perut orang yang ia makanannya daripada zakum itu. Itu dia. Di antara makanan ahli neraka ialah buah zakum. Satu jenis buah yang dia tak tumbuh di mana-mana tempat, melainkan tempat tumbuh dia ialah di dasar neraka. Cukup hebat. Di dunia tak tumbuh pokok zakum. Di syurga tak ada pokok zakum. Di neraka dia ambil tempat pula. Zakum ni hanya tumbuh di dasar neraka Jahannam saja. Tempat tumbuh pokok zakum ini. Allah Subhanahu wa ta'ala cuba menggambarkan pokok zakum ni dekat kita. Allah kata pokok zakum ni mayang dia saja, ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang pokok zakum tu saja, mayang tu macam kepala-kepala syaitan. Allah kata. Belum makan buah dia lagi, belum makan buah dia. Tengok pokok dia tu, orang dah takut dah. Pokok dia, tengok mayang buah zakum tu menggambarkan kepala syaitan. Tengok dah takut dah. Belum makan buah dia lagi. Buah tu kalau diperah, dalam hadis tu dia kata tadi, kalau sekiranya diperah buah tu dan menitik buah tu, dia menitik jatuh, kalau setitik daripada perahan buah zakum jatuh ke atas dunia, satu dunia ni binasa habis segala benda yang hidup. Manusia ke, binatang ke, pokok-pokok ke, apa semua, dengan kerana setitik ayak daripada buah zakum jatuh, satu dunia punya kehidupan musnah. Nabi SAW kata, fakaifa biman yakunu ta'amuh. Macam mana agaknya orang yang buah zakum itu menjadi makanan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fi sifati ta'ami ahli an-nar, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat makanan ahli neraka. Tuan-tuan tolong betul itu dia tersilap. Hadis yang membicarakan sifat makanan ahli neraka. Dia kata, ketahuilah saudaraku, makanan ahli neraka, lagi sekali dia silap lagi sekali, makanan ahli neraka itu bukanlah makanan yang memberi kenyang perut dan lepas daripada sakit lapang. Itu dia. Yang kata makanan, kita atas dunia ni bila kata soru, kenyanglah, tentulah, yang tu tentulah. Bila kata makan, kenyang. Bila kata minum, hilang dahaga. Itu atas dunia. Tapi perkataan yang sama bila pergi ke neraka, makan dia tak jadi kenyang, dia jadi azab. Minum dia tak jadi hilang dahaga, dia jadi azab. Dia dah terbalik dah. Maka dia kata di sini makanan ahli neraka ni, dia kata tak boleh nak lepas satu orang daripada lapang. Bahkan makanan itu menambah bagi azab atas daripada lapang itu. Lapang tu dah azab dah. Kena makanan tu bukan setakat lapang azab saja.
Dia tambah lagi sakit pula lagi mai kat kita. Lapang nak makan. Kita nak makan. Bila makan tu nak hilanglah lapang tu. Tak. Makan lapang tak hilang. Dia mai sakit pula lagi satu. Ini cerita dalam neraka. Dan rupa sifat makanan itu dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli an-nar al-ju' faya'dilu ma hum fihi min al-'adab fayastaghithuna fayughathuna bi ta'amin min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu ialah Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicampakkan, yakni dikenakan ke atas ahli neraka itu kelaparan. Orang yang duduk neraka, satu, Tuhan akan jadikan dia ni lapang. Lapang. Jangan buat pasal tuan-tuan. Ada orang lapang dia ketang. Dia lapang ketang. Tak makan pukul 10, ketang. Itu kita kata puasa macam mana? Bulan puasa tak ketang. Bila tak puasa dia ketang. Tak makan dia boleh ketang. Maknanya apa? Maknanya lapang ni azab. Satu azab. Sakit perut ni. Memulas-mulas. Lapang. Tak ada benda nak makan. Penghuni neraka, azab nombor satu dia kena lapang. Dia kata. Maka menyamai akan barang yang ada mereka itu di dalamnya daripada kelaparan. Bila dah lapang ni nak minta makanan lah. Maka ditolong akan mereka itu dengan makanan daripada dhari'. Ni pula satu jenis makanan lagi. Nama dia dhari'. 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 Begitu. Iaitu satu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah Arab. Jikalau dimakan oleh binatang, pasti mati ia oleh kerana bisanya. Yang kata pokok dhari' ni di negeri Arab ada, dia kata. Pokok ni pokok yang berbisa dan berduri. Ada kata lagi, dhari' ni duri. Menatang pun kalau makan, kalau kita suap kat dia, pokok dhari' ni, dia ngap-ngap jalan. Bisanya yang dikatakan pokok dhari' ni. Lagu kita kot ni lah buah dudung. Tuan-tuan bisa dengar buah dudung. Nampak nak lagu macam rambai. Kan? Saya kecil-kecil dulu. Kak kita lah bawa kait buah dudung. Bagus semua. Kecil-kecil pakai seluar tak pakai baju. Kait buah dudung suruh kita pula kutip. Kutip duk kepok di dada ni. Lepas tu malam tu tak tidur. Dia gatal habis satu badan ni. Tu baru dudung. Bukan dhari' lagi. Ada pokok-pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala buat atas dunia ni, dia buat dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak suruh kita fikir. Dia buat duduk tu pun cukup dah. Kalau kena ke badan ni tak boleh tidur malam. Dhari' ni dia buat hanya tumbuh di tanah Arab. Kalau menatang makan pun mati. Dhari' tu akan jadi makanan ahli neraka. Begitu. Maka tiada ia beri gemuk dan tiada dia menambah badan. Makan yang kata dhari' ni, kau kata nak kenyang dak sekali-kali, kau kata nak boleh jadi gemuk dak sekali-kali, tak ada manfaat langsung makan benda dhari' ni. Dan tiada ia pula melepaskan daripada lapang, iaitu daripada menghilangkan akan penyakit lapang itu. Makan memang tak hilang lapang. Begitu. Kata dia fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bi-ta'amin dhi ghussah. فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب. Bila mereka sudah lapang, maka minta tolong mereka itu dengan diberi kepadanya makanan supaya mereka itu dapat makan. Ahli neraka bila lapang dok kaya minta makanan. Manusia ahli neraka ni pun di antaranya ialah manusia. Selain daripada jin, iblis, syaitan apa semua ni, manusia adalah penghuni neraka. Manusia ni bila lapar minta makan lah.
Biasalah di atas dunia macam tu, masuk neraka esok pun macam tu. Bila lapar minta makan. Maka ditolong akan mereka itu dengan makanan yang menjadi cekek dan jadi mengkelan. Dia tengok tuan-tuan, mengkelan dia tulis itu. Bahasa surat kan? Kan? Penghuni neraka ni bila perut lapar, bila lapar minta makanan. Bila minta makanan, Allah Subhanahu Wa Taala pun suruh malaikat yang jaga neraka, depa ni lapar, pi bagi depa makan. Maka malaikat bawa makanan pi bagi dekat penghuni neraka ni. Makanan ni makan bukan nak kenyang. Sebaliknya bila makan, yang pertama dia mencekek. Bila makan dia lekat, nak telan tak boleh. Mengkelan dia kata. Mengkelan yakni diberi akan mereka itu makanan yang melekat di leher. Yang tu kata mengkelan dia kata. Boh satu makanan dia tak lepas, dia duduk mengkelan. Teruk tuan-tuan, kita ni kita tak sedar yang Tuhan bagi kat kita ni nikmat, melainkan apabila Tuhan dia tarik nikmat tu. Kita lah ni tuan-tuan, bila makan boh masuk alhamdulillah. Kita tak rasa makanan masuk lepas tu nikmat, kita tak rasa. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kat kita bagi rengkung kita ni jadi halus. Boh dia tak mau masuk, dia duduk lekat mana. Tunda dengan ayam tak lepas, tunda dengan ayam tak lepas, tunda dengan ayam tak lepas, dia duduk main kot ni. Baru kita tahu rupa-rupanya hak kita duduk menterkedarah berapa punya lama ni, rupanya nikmat. Rupanya tak tahu kata hak tu nikmat. Makan lu tak pernah bismillah, tak pernah tahu kata hak tu nikmat. Dia tahan sekali rengkung kita bagi makanan tak lepas. Bila kena tu baru tahu rupa-rupanya hak aku duk telan 50-60 tahun dah ni, rupanya boleh telan tu nikmat. Sama lah dengan kita duk buang ayam. Kita masuk pergi bilik ayam, buang ayam tu, kita tak tahu kata boleh duk buang ayam tu nikmat. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kat kita sakit, nak kencing tak boleh. Allahu Akbar tuan-tuan. Masa tu baru tahu rupa-rupanya 60 tahun dah aku duk kencing lawas ni, rupanya kencing tu nikmat Tuhan bagi. Saya cerita dah benda ni. Sahabat kita, bapak dia kena penyakit ni, nak kencing tak boleh. Meraung tuan-tuan, meraung di tempat tidur ni, meraung nak kencing ni, nak bagi anak-anak main angkat kiri kanan, buat pi pancok masuk duk saja ya, tak keluar setitik pun, duk saja je tapi nak kencing tapi tak keluar. Sakit, pegang anak ni, cekak baju ni, tak keluar air kencing. Angkat balik mai duk atas tilam ni, duduk ayak mata belenang keluar. Reda, duduk sat lagi berasa pula, teriak pula, anak-anak mai ayah betulkan nak kencing dia, sakit, angkat pi bilik ayah, pi pegang anak, ayak mata keluar, ayak kencing tak keluar. Baru tahu rupa-rupanya yang tu pun nikmat Tuhan bagi. Tak kena tak tahu, dia kena kat diri sendiri. Dia teringat masa tu, Allahu Akbar, ni dia yang kata Tuhan duk bagi selama ni. Nabi SAW semayang sampai bengkak. Saya bengkak buku lali. Bengkak buku lali ni. Sampai Aisyah pun naik susah hati. Ya Rasulullah, kamu ni Allah dah ampun dosa-dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Allah ampun dah. Buat apalah semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni. Nabi kata apa? Salahkah aku nak jadi abdan syakura? Salahkah aku nak jadi hamba yang syukur pada Tuhan? Ni hak kita duk dapat daripada celek mata sampai pejam mata, duk pejam mata lena ni, semua ni nikmat Tuhan bagi. Dia tarik satu aja. Tak usah tarik semua, tarik satu aja. Susah ni Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila lapar, diberi mereka makanan tu letak di rengkung. Tidak mau terus masuk di dalam perut. Maka sudahlah hal yang demikian itu jadi satu azab pula kepada mereka. Bila nak telan tak boleh, ni jadi azab di neraka. Lalu ingat mereka itu akan bahawasanya ada mereka itu melepaskan mengkelan di leher di dalam dunia apabila makan satu-satu yang menjadi termengkelan. Iaitu dilepaskan dengan air minum. Teringat. Di neraka no, bila lapar, Tuhan suruh malaikat jaga neraka buat main makanan. Bila makan makanan, telan tak lepas duk lekat tang ni. Bila telan tak lepas ni jadi azab, sakit bukan main. Dalam duk sakit tu teringat atas dunia dulu kalau mengkelan kena ada ayam. Teringat begitu.
Maka tak kala ingat mereka yang demikian, lalu minta tolong mereka dengan diberi mereka itu minuman. Bila dah telan tak lepas, minta pula, dah minta air pula. Supaya diminumnya minuman itu. Fayurfa'u ilaihimul hamim bikaladidil hadid. Fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum. Fa idza dakhalat butunahum qatta'at ma fi butunihim. Maka diangkatkan oleh malaikat kepada mereka itu air panas dengan penyangkuk daripada besi neraka. Minta air. Allah katakan malaikat dia pun minta air, pergi bagi air. Malaikat bawa air, yang kata hamim ini, bawa air, bawa dengan cakok besi daripada api neraka, bawa pergi bagi. Macam tu. Sebagai mengangkat timba. Bukan bawa mai pergi bagi lagu macam nak layan orang dah. Dia pakai cakok lagu tu aja, cakok tu pergi bagi. Nah, ambil, nak minum ambil. Maka apabila dihampirkan minuman itu ke muka mereka, nescaya masak daging muka mereka itu. Bila mai dah dekat ni, mengkelan ni tak habis lagi azab ni, mengkelan. Lapang pun tak selesai lagi. Dia mai lekat pula. Dah lekat minta air. Mai air pula. Mai dekat muka. Baru dekat tak minum lagi. Isi masak dah. Masak dah isi ni. Begitu. Dan luruh segala kulit mukanya oleh panas minuman itu. Dan apabila masuk minuman itu ke dalam perut, nescaya putus-putus isi perut mereka itu dengan sebabnya. Itu dia. Entah percaya tak ni kita duk baca hadis ni? Jangan duk buat tak percaya. Ni hadis Nabi ni, kita bukan baca Tajul Muluk. Kita bukan baca riwayat Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Kita duk baca ni hadis Nabi. Yang hadis ni lagi habis, dia kata hadis ini hasan lagi sahih, dia kata. Tak mau percaya pun kita jumpa juga esok. Jumpa juga. Sama ada jumpa dalam bentuk kita menjadi orang yang kita duk baca ni, ataupun kita duk dalam syurga, Allah bagi kita nampak macam mana orang neraka duk kena azab. Jumpa, esok jumpa. Kita dah baca dah tajuk tu, macam mana orang yang duk di neraka, Allah bagi mereka nampak macam mana seronoknya orang duk dalam syurga. Orang duk neraka nampak, orang duk dalam syurga seronok, nampak. Seperti mana orang yang duduk dalam syurga tu, kalau dia nak tengok, Allah akan bagi dia nampak macam mana azabnya ahli neraka duduk dalam neraka di bawah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dirasa mereka itu bertambah-tambah gerah dan banyak azab ke atas diri mereka itu, maka mereka itu pun mau minta ringan akan azab itu. Bila dah kena ni tak boleh tahan dah. Lapang, duduk dalam neraka lapang. Dia start dengan duduk dalam neraka panas tadi ni. Tak ada tempat sejuk. Dah azab dah. Lepas tu dengan api, duk mai dengan apa semua. Dia mai lapang pula. Dah lapang minta makanan. Buat mai makanan telan-telan lekat dia rengkung. Azab lagi. Bila dah lekat minta air. Buat mai air pula. Mai cakok dengan cakok besi. Sampai dekat muka. Tak ada minum lagi. Isi muka dah masak dah. Kena terus luruh pula. Segala isi perut semua luruh. Azab ni berlapis-lapis, bertimpa-timpa. Mai tak berhenti. Macam tu. Dalam keadaan yang macam tu punya banyak azab, maka mereka itu pun mau minta ringan akan azab itu. Tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan lah. Surrender lah. Tak boleh tahan, nak minta. Fayaqulun ud'u khazanata jahannam. Fayaqulun alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat? Qalu bala. Maka berkata ahli-ahli neraka tu sama-sama sendiri. Ni masing-masing pakat duk kena, ni beralih tengok kawan belah kanan, belah kiri, tengok muka siapa kena, tak kena, semua duk ada keliling ni, pakat duk bercakap sama-sama ahli neraka ni. Suruhlah oleh sekalian kamu akan khadam-khadam neraka Jahannam ini, minta ringankan azab kita. Duk cakap sama-sama ni, siapa ada kena, siapa minta tolong saya, aku tak boleh tahan duduk dalam ni. Jadi macam tu. Maka mereka itu pun minta pada khadam-khadam itu. Ni hadu ada ni pun tengok nampak khadam lalu panggil nak minta tolong ringan. Kiranya tolong doakan kepada Tuhan seperti kehendak mereka itu. Minta saya tolong cakap kat Tuhan, saya katakan minta tahan lah macam ni. Ni cerita dalam neraka ni. Nampak khadam neraka haduk
malaikat-malaikat yang duk bertugas dalam neraka ni bila nampak ni nak panggil nak minta tolong ni, minta tolong Zat, tolong abang kat Tuhan Zat, kata kami tak boleh tahan lah macam ni, kalau macam ni punya azab habislah kami tak boleh, minta ringan azab yang menimpa mereka. Maka jawab sekalian malaikat itu, bukankah ada datang kepada sekalian kamu pesuruh-pesuruh Allah daripada bangsa kamu manusia pada masa dalam dunia dulu? Kedatangan mereka dengan beberapa tanda dan hujah yang menunjukkan atas pesuruhnya. Jawab mereka itu, bahkan ada datang mereka itu kepada kami dan diseru mereka itu akan kami. Tetapi kami juga orang-orang celaka, telah dilawan nafsu kami, tak mau menurut mereka itu. Itu dia. Pi nampak malaikat ada bertugas dalam neraka ni, pi panggil minta tolong, minta Zat, tolong abang kat Tuhan. Kami tak tahan lah, kami mengakulah memang kami salah, tak salah buat kami macam ni, kami tak tahan dengan azab yang duk kena lah ni. Dia minta tolong dekat malaikat yang duk jaga ni, minta tolong abang kat Tuhan. Malaikat jawab apa kat mereka ni? Malaikat kata, dulu masa hampa hidup atas dunia, alam taku ta'atikum rusulukum bil bayinat. Malaikat kata dulu, masa duduk atas dunia dulu, tak pernahkah ada rasul datang bagi tahu dekat kamu tentang cerita-cerita ni? Masa duduk atas dunia dulu, tak pernahkah ada satu benda, ayat Quran ke, hadis Nabi ke, orang duk habaq ni, neraka ni, lagu ni, tak pernah dengar ke? Malaikat tanya. Begitu. Qalu, jawab mereka apa? Jawab mereka balas, bahkan mai dulu ada mai duk ceramah darah dekat mai, saya menyampah tengah dengar, dia kata. Tu dia. Ada, awak tak ada pula dulu. Dia kata mai duk baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca kitab jerakah darah dekat mai, dia kata ganggu ketenteraman orang ramai. Jadi adalah orang cerita pasal neraka ni, ada hamim, ada ghasaq, ada baryang, ada macam-macam ni. Biasa dengar lah. Dengar lagu tu lah. Oh, jadi macam masa orang duk terang, duk abang itu tak pernah faham lah. Cakap kasar main lah abang elok. Tak berkenan saja. Masa orang main duk terang ni, tak berkenan. Menyampak. Meluas. Benci. Oh, baca elok-elok tak boleh kan? Hidup pederah ke apa? Komplain cukup banyak. Di sana esok nampak khadam yang duk jaga neraka ni, malaikat yang jaga neraka ni nak panggil minta tolong. Tolong Zat, kami tak boleh tahan ni, teruk sangat ni. Kalau macam ni habislah kami. Tolong abang kat Tuhan, kami minta ampun lah, lepaslah kami daripada keadaan azab ni. Malaikat kata apa? Dulu atas dunia tak dengar ke cerita ni? Terkacir biji mata, terkancin gigi, tak boleh nak jawab apa dah pasal benda ni. Tuhan tak zalim dekat kita. Tuhan abang dulu. Orang yang boleh dengar benda ni dan boleh terima benda ni dan boleh percaya dan beriman dan beramal dengan benda ni, insya-Allah dia selamat. Orang yang melihat benda ni dengan tengok sebelah mata, dengar sebelah telinga, suka tak suka dan sebagainya, maka dia terpaksa menerima akibat dia. Begitu saja cerita dia. Tuan-tuan nak habaq lagu mana dekat masyarakat ni? Cuba tuan-tuan bagi tahu, nak habaq lagu mana? Nak habaq cara pujuk? Tak dengar. Nak baca kitab cara pelan-pelan? Mereka kata mengantuk. Nak baca cara derah-derah? Mereka kata apa derah sangat? Lagu mana? Nak habaq lagu mana? Nak suruh beli buku balik baca sendiri? Tak beli. Ada yang beli balik tak baca. Macam mana? Nak habaq macam mana? Nabi Muhammad SAW ni manusia paling baik dalam dunia ni pun dia pakai komplain macam-macam. Muhammad ni pecah belah masyarakat. Sebelum dia ni mai kami semua hidup bersatu padu, kami buat apa kami nak buat. Mai dia ni duk habang hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Sebelum Nabi Muhammad mai kami semua bersatu menyembah berhala. Kan? Sama aja kami ni bersatu menyembah berhala. Mai dia buat pecah belah. Dia kata tak boleh sembah berhala. Sebahagian orang ikut dia, maka sebahagian ni dah tak mau sembah berhala, nak pergi sembah Allah Subhanahu wa taala. Buat berpecah dalam masyarakat. Itu tuduhan Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu berlaku zaman Nabi, itu berlaku zaman hari ini.
Kita mengajak manusia supaya ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua ikut Quran, ikut hadis Nabi, semua selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah kata, dia ni dengan manusia seperti manusia dengan api. Nabi kata, seperti kelkatu dengan api. Kelkatu ni bila nampak cahaya, dia nak serbu pergi dekat cahaya. Dia tak tahu cahaya tu cahaya api. Kalau dia pergi sekali, terbakar dia nanti mati. Tapi kelkatu, yang kata kelkatu ni, dia tengok cahaya, dia nak pergi. Dia nampak cahaya tu terang, menarik dan sebagainya. Dia nampak cahaya, dia nak serbu pergi. Maka ada orang duduk tengah ni, duduk halang. Tak mau bagi kelkatu tu pergi terjun dalam api. Kerana kalau dia pergi, dia akan binasa. Nabi SAW kata, aku ni orang yang duduk tengah tu. Kamu ni manusia ni macam kelkatu. Dunia ni macam api. Kamu punya tamak nak terjun pergi dekat dunia. Kamu ketepikan haram halal dan sebagainya. Kamu tolak pergi habis. Kamu nak rebut peluang yang ada dalam dunia. Aku duduk ada tengah ni. Aku bukan tak mau bagi hampa ambil dunia. Tapi aku tak mau dunia tu membakar hampa semua. Aku nak tahan hampa daripada hampa binasa. Tindakan Nabi nak selamatkan orang ini disalah faham oleh setengah orang. Orang kata Nabi Muhammad SAW menghalang orang ambil dunia. Ni yang duk jadi. Quran, hadis Nabi ni dia nak perbetul, bukan dia nak pelingkup, dia nak perbetul. Kita boleh kalau kita nak masuk dalam bidang perniagaan, bukan tak boleh, boleh, tapi pastikan perniagaan kita tidak melibatkan soal haram, tidak melibatkan soal riba, tidak melibatkan soal khianat orang, tidak ada soal tipu dan sebagainya. Tu saja menyaga-menyaga lah, tapi buat ikut lagu macam agama punya mau. Itu agama. Agama ni nak betul, hak mana yang tak betul. Agama bukan tamak kuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mereka ni tak tahan dengan azab neraka, minta dekat khadam neraka ni. Minta tak tolong pergi habaq kat Tuhan, minta Tuhan ringankan azab kami tak boleh tahan. Sambung hadis qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Maka jawab malaikat, maka mintalah oleh sekalian kamu kepada Tuhan akan apa kehendak sekalian kamu. Kerana kami tidak berani melanggar hukum Tuhan. Tidak disuruhnya kami minta doa kepadanya seperti yang sekalian kamu itu. Itu dia. Bila minta tolong dekat malaikat, minta malaikat jadi orang tengah, tolong cakap kat Tuhan. Malaikat kata apa? Kami ni Allah perintah suruh jaga hampa dalam neraka. Nak suruh kami pergi minta kat Tuhan suruh lepas hampa, tu bukan kerja kami. Kami tidak akan buat benda yang di luar daripada kerja kami. Malaikat kata. Maka tiadalah doa segala orang kafir di dalam neraka itu melainkan di dalam sia-sia. Saja ya minta, Tuhan pun tak layan permintaan mereka. Begitu. Maka tidak diterima sekali-kali. Qala fayaqulun ud'u malika. Fayaqulun ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala fayujibuhum innakum makithun. Maka kata rawi hadis ini, bila sudah dilihat mereka akan khadam-khadam neraka itu tidak mau mendoakan mereka, dia minta malaikat tolong, malaikat dah tolak, tak mau tolong. Maka berkata mereka itu sama-sama sendiri, ahli neraka sama-sama mereka berkata, minta sekalian kamu kepada Malik. Mereka kata tu sadu minta ni semua ni puak ni semua pangkat rendah. Kita minta pegawai pangkat tinggi. Siapa dia? Malaikat Malik. Malaikat Malik Zabaniyah. Oh, dia ni chief yang menjaga khadam-khadam neraka. Dia bos di neraka. Malaikat-malaikat lain ni semua khadam dia. Malaikat lain ni semua khadam dia. Ahli neraka duk minta dekat khadam-khadam ni. Khadam ni dah kata tak boleh, kami tak boleh tolong. Ahli neraka ni bila dah khadam ni kata tak boleh tolong, dia kata lah kita minta atas terus. Kita minta dekat Malik, bos yang menjaga neraka ni. Kita minta kat dia. Malik iaitu malaikat yang menjadi kepala daripada segala khadam di dalam neraka itu. Dan dialah ketua mereka. Nak bertanya ketua tu. Maka mereka itu pun minta kepada Malik. Dan berkata mereka itu, ahli neraka jumpa malaikat Malik, kata dekat malaikat Malik, wahai Malik, tolonglah kami. Terus pergi jumpa number one di neraka.
Tolong kami lah, tolong kami dah mengaku kami silap, tolong lepas kami. Tolonglah minta kami pada Tuhan kamu, kerana telah kami minta akan ini tiada makbul. Kami dah try dah, nampak tak layan. Kalau kamu boleh tolong kami cantiklah, sebab kamu chief di neraka. Dan ini tidak makbul, bahkan bertambah azab pula. Minta dekat Malik pun tak makbul juga. Bukan takat tak makbul, dia tambah lagi azab dekat mereka semua. Maka tolong minta biar kiranya dimatikan atas kami oleh Tuhanmu. Tu dia, sampai satu peringkat dia kata lah macam ni lah, bagi mati buanglah kami ni senang. Nampak nampak manusia. Ini kita manusia, bila sakit, kena sakit teruk, doktor kata tak ada harapan. Eloklah dia kata kalau nak beritahu di rumah ni suruh siap-siap. Doktor kata begitu. Eloklah dia kata kalau nak beritahu dia beradik apa-apa semua pun eloklah. Di rumah pun kalau nak siap-siap apa eloklah. Allah. Okay, tak ada harapan. Tapi tak mati juga lagi. Duk merana sakit. Sakit ni Allah yang mengetahui punya sakit. Sakit ni. Sampai satu peringkat dia dah tak boleh tahan dah. Dia kata apa? Dia kata macam ni baik mati. Dia ingat mati tu habis. Dia ingat lagu tu. Rupanya atas dunia lagu tu, akhirat esok pun perangai itu lagi. Bila duk kena azab demi azab duk main di neraka ni, dah pergi minta dekat malaikat yang jadi khadam neraka tak boleh tolong, minta dekat malaikat Malik tak boleh tolong, last sekali dia main ni. Dia kata apa? Payah-payah pergi mati bang ah. Dia kata kalau boleh mati tak apalah, masalahnya di neraka ni la yamutu fiha wa la yahya. Tak mati kamu di dalam neraka ni dan tak hidup. Tak mati maksudnya tak mati lah, maksud duk hidup. Memang duk kena azab, memang duk tanggung sakit, memang hidup. Wala yahya, dan tidak hidup maksudnya apa? Tak hidup macam orang lain hidup. Orang lain hidup sehat, kita hidup sakit. Tak macam orang hidup. Maka Allah kata dalam Quran, orang yang duduk di sana esok ni la yamutu fiha wala yahya. Tak mati dan tak hidup, duduk dalam neraka. Kerana tidak tertanggung kami akan demikian azab ini. Depa minta dekat malaikat Malik lah ni lagu ni lah, kalau tak mau tolong kami bagi keluar, tolong habaq kat Tuhan bagi kami mati. Maka kata rawi, telah diberi jawab akan minta mereka itu dengan kata bahwasanya adalah sekalian kamu itu tinggal dengan kekal hal keadaan yang demikian itu. Malaikat Malik terus kata apa? Cerita kata nak mati, hampa tak akan mati. Cerita kata nak keluar, hampa tak akan keluar. Cerita dia, hampa akan kekal di sini macam ni lah. Macam hampa duk kenal lah, macam ni lah selama-lama. Begitu. Maka tiada jalan bagi kamu boleh mati, dan tiada jalan boleh lepas daripadanya dengan lainnya. Qala al-A'mash, dia kata nubbi'tu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik iyahum al-fa'am. Itu dia. Kata rawi hadis ini, nama dia Al-A'mash, telah diceritakan kepada aku bahwasanya antara doa penghuni neraka dan jawab malaikat Malik itu adalah 1000 tahun lama dia. Kita baca di Ikan Batu baru ni, macam ni juga ayat Quran. Minta supaya dipertimbangkan. Kita tak tahan duduk dalam neraka, minta supaya kita ni diringankan azab. Minta tu nak boleh kedapat jawapan tu 1000 tahun. Tuan-tuan, penantian ni satu penyiksaan. Kita nanti kawan pun saya tu apa minit janji nak pergi pukul 6 suku dia tak main lagi. Allahu Akbar. 6.30 tak main lagi. Daripada duduk Sabah mula duduk maki dah. Baru setengah jam. Kalau sejam tak main demah lu sebiji lah. Nak tanya apa pun, sejam tunggu kita dah macam tu punya nak marah dah. Sejam tunggu pun kita tak boleh tahan dah tuan-tuan. Kan? Tunggu ni memang sakit lah. Duduk tunggu dalam bilik aircon, duduk tunggu kipas angin, duduk tunggu sambil boleh duduk iruk kopi, tu pun marah bila kena tunggu. Tuan-tuan bayangkan penghuni neraka duduk dalam neraka, panas dah satu pasal,
lapang pula satu pasal. Dah dapat makanan lekat dia rengkung pula sepasal. Dah tu minta ayak tu bukan nak boleh hilang mengkelas, dia luruh isi daging muka habis semua pula sepasal. Dalam keadaan macam tu, minta tolong dekat malaikat-malaikat kecil-kecil, khadam-khadam neraka ni, depa dah kata tak boleh tolong dah sepasal kita nak khadam. Minta kepada malaikat Malik nak bagi jawapan tu 1000 tahun kena tunggu. Enggak, benda ni dia kena nak tidur lagi ingat balik baru kita nampak macam mana yang kata azab neraka tu. Dia mai daripada segenap segi. Azab fizikal, kena apa semua luka, hangui, terbakar, tu azab fizikal. Mental lagi. Duk tunggu ni apa Malik nak jawab, boleh ke tak boleh, dia boleh tak tolong pergi bercakap kat Tuhan ni, duk tunggu 1000 tahun tunggu. Mental kena pula. Azab dalam neraka ni fizikal dan mental Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka yang demikian itu menunjukkan sehabis-habis hina dan tidak dipedulikan apa kemahuan segala kafir masuk neraka tadi. Nak tunjuk kata hang ni kami tak payah layan dah hang ni. Begitu. Qala fayaqulun ud'u rabbakum fala ahadun khairan min rabbikum fayaqulun rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ini ayat kita baca di Masjid Tikam Batu baru ni, surah Al-Mu'minun ayat ujung-ujung ni. Maksud dia, kata rawi, maka berkata ahli neraka tu sama sendiri, mintalah oleh sekalian kamu lepaskan daripada azab ini terus kepada Tuhan dengan tiada siapa menengahinya. Nampak gaya pakai malaikat khadam pun tak lepas, pakai malaikat Malik pun tak jalan, lah kita direct kat Tuhan. Ni kira nak main katang ni. Pasal apa? Janji nak keluar pada neraka. Dah Malik pun kata 1000 tahun punya duk tunggu abang tak boleh keluar. Lah kita direct kat Tuhan. Kita tak usah pakai orang tengah. Dia kata, kita terus kepada Tuhan dengan tiada siapa menengahinya. Kerana tiada seorang lebih baik daripada Tuhanmu itu. Mereka kata nampak Tuhan aja yang boleh buat keputusan kita ni. Dia kata. Maka kata mereka itu, ya Tuhanku, telah tewas kami dan dikalahkan atas kami oleh kecelakaan kami. Mengakulah. Ya Allah, kami mengakulah memangnya ni silap kami. Nanti. Kami dulu atas dunia dulu tewas dengan nafsu kami. Macam itulah kami dulu dan hari ini kami menerima akibat dia. Maka tidak kami terlawan dan terlepaskan daripadanya. Hari ini kami mengakulah kami tak boleh tanggunglah azab yang duk kena ni memang terlalu berat untuk kami. Dan jadi kami satu kaum yang sesat. Mengaku dah kami ni memang sesat sungguhlah. Atas dunia dulu orang main duk habang, ini petunjuk agama ni, Quran ni, hadis dan sebagainya, kami tolak semua, kami memang sesat. Maka dengan sebab kalah kami, dengan sebab celaka kami itu, ya Tuhanku, ampunlah kiranya bagi kami. Lah ni lagu ni lah. Cerita dulu sudah bilah, tutup bilah. Kami minta ampun lah. Dulu kami cakap sombong masa atas dunia dulu. Atas dunia dulu kami tak mau nak buka tengok Quran. Atas dunia dulu kami memandang hina kepada orang-orang yang baca Quran, baca hadis dan sebagainya. Atas dunia dulu kami tidak melihat Quran ini sebagai kitab panduan hidup. Atas dunia dulu Quran ini kami tidak melihat dia sebagai perlembagaan. Atas dunia dulu kami tengok Quran ini hanya untuk baca masa orang sakit, demam dan sebagainya, mati dan sebagainya. Tu kira sudahlah. Dulu sudah bila. Lah ni kami mengaku semua tu kami punya silap, minta ampunlah. Macam tu. Keluarkan kiranya kami daripada neraka dan azabnya ini. Lah ni lagu ni lah ringkas cerita bagi kami keluar. Mudah macam tu. Setelah dia buat macam-macam dosa atas dunia ni apa semua, esok dia kira nak putih limau lagu tu aja. Lagu mudah kita apa, kita settle hari ni, lah ni juga kita settle bang. Biarkanlah kami junjung apa suruhmu. Lah ni lagu ni lah. Kalau boleh bagi sekali lagi kami balik atas dunia, kami akan buktikan kami taat perintah kamu. Maka jika sekiranya kami ulang kerja apa yang kamu larang ni, kalau kamu bagi kami balik hidup atas dunia sekali lagi, dan kami buat lagi benda-benda salah, benda berdosa, benda maksiat ni kami buat lagi, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Kalau lagi sekali bagi peluang kami balik, kami duk buat perangai lama lagi, memang kami ni jahat betul. Minta sekali peluang lagi.
maka mustahak benarlah kami ni kekal di dalam azab. Kalaulah kami ni dah dapat peluang hidup, duk buat perangai lama lagi, memang kami ni layak kena azab lah. Tapi lah ni Tuhan minta sekali aja lagi peluang, kami nak balik atas dunia, kami nak buktikan kami memang orang baik sungguh. Qala fayujibuhum ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Maka kata rawi, dijawab oleh orang akan minta mereka itu dengan kata, cih, dia kata, sekalian kamu pergi jauh, unduk macam anjing duduk dengan hinanya di dalam neraka itu. Tu dia, Tuhan lagi garang. Tuhan lagi garang. Ingat malaikat khadam tadi saja garang. Lepas tu ingat malaikat malik saja garang. Allah lagi garang kepada orang yang duk bantah di atas dunia. Tuhan terus kata dekat mereka ni, bila mereka mengadu terus dekat Tuhan, Tuhan kata ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tuhan kata hampa pi duduk dalam neraka tu, duduk wa la tukallimun, and shut up you. Dan jangan lagi sekalian kamu berkata apa-apa kemudian daripada itu. Shut up. Hari ni, hari hampa nak kena azab. Tak usah duk merepek, tak usah duk main meratih, tak usah duk main merayu, tak usah duk main apa. Aku tak mau dengar ni semua ni. Dulu masa duk atas dunia, aku bagi akal, aku bagi kesihatan, aku bagi kelapangan masa, aku bagi macam-macam dekat hang. Pasal apa masa Tuhan tak mau fikir? Pasal apa lah baru nak fikir? Tuhan kata ikhsa'u fiha. Pi duduk dalam neraka tu, wala tukallimun. Tak usah duk bercakap apa dah. Aku tak mau dengar. Tuhan kata. Ayat Quran tuan-tuan. Balik buka surah Al-Mu'minun ayat hujung-hujung tu, jumpa ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala fa inda zalika ya'isu min kulli khair wa inda zalika ya'khuduna fi zafir wal hasrati wal wail. Kata rawi, maka pada ketika itu, yakni ketika sudah kafir-kafir dalam neraka dengar akan jawab dari pihak Tuhan demikian itu, maka sudahlah putus asa dan tidak harap mereka itu dapat apa suatu daripada kebajikan. Bila dah Tuhan bagi jawapan macam tu, ini final say daripada Tuhan. Final, habislah. Itu keputusan dia. Tuhan kata ikhsa'u fiha, apa piduk dalam neraka, wala tukallimun, terus bercakap apa aku tak mau dengar. Maknanya full stop, habis, titik. Maka pada ketika itu bernafas panjang mereka itu. Tarik nafas panjang. Nafas begitu. Dan sesal mereka itu dan celakalah mereka itu. Habis, tak boleh buat apa dah. Tarik nafas panjang, lepas habislah. Tak ada apa dah. Helpless. Tak ada siapa dah rasa boleh tolong, pasal Tuhan dah buat keputusan macam tu. Kata Abu Isa Tirmizi dan berkata Abdullah bin Abdul Rahman dan imam-imam hadis tidak merafakkan hadis ini. Dia kata. Kemudian lepas ni kita masuk ahli neraka itu huduh mukanya. Wallahu a'lam. Alan. Apakah hukumnya apabila janin yang berumur 3 atau 4 bulan diminta oleh doktor untuk dibuat kajian, minta penjelasan. Ini minta penjelasan daripada majlis fatwa. Dia dalam Islam, dia ada perbahasan tentang benda ni kan. Yang pertama, soal hormat. Hormat kepada mayat. Kan, janin ni 4 bulan apa semua ni dia kira dah berbentuk dah. Dah berbentuk manusia. Jadi dia timbul soal kena hormat benda-benda macam ni. Macam orang mati kan, mayat nak di postmortem, mati dah. Dan sabit daripada keterangan dalam hadis Nabi, orang mati ni dia lebih lagi sensitif daripada orang hidup. Dengan kerana tu orang yang kerja mandi mayat disuruh supaya berlembut ketika mandi mayat. Sebab orang yang mati ni dia baru tak dia melalui saat-saat yang paling sakit dalam dunia. Sakit mati ni tuan-tuan adalah sakit yang paling sakit dalam dunia. Sama lah, sakit mati pecah kepala ke, mati badan terputus ke, ataupun mati atas katil, nyawa keluar ke, sama aja. Sakit, mati tu sakit. Bukan kata orang mati kepala pecah aja sakit, mati atas katil tak sakit tak. Orang mati semua sakit. Roh keluar tu
roh nak keluar tu satu badan berdarah. Jadi sesuai dengan dia baru melalui saat paling sakit dalam dunia, jangan ditambah sakit dia. So mayat hendaklah dimandikan dengan cara yang paling terhormat. Lembut, pegang tangan dia apa, angkat dia apa, semua lembut. Jangan dia ingat kata dia mati kita boleh buat lebih kurang tak. Lebih lagi perlu kita lembut dengan dia berbanding dengan kita lembut dengan orang hidup. Jadi kalau macam tu, bila dah dia mati nak bawa mayat pergi hospital, potong sana potong sini, lepas tu jahit balik macam jahit gundi buruk, itu adalah menyeksa mayat. Itu adalah menyeksa mayat. Kecuali kalau sekiranya dia melibatkan kes-kes yang terpaksa dibuat begitu. Jadi dalam soal ini Islam tetap mengatakan tak sah buat tu lebih baik daripada membenarkan untuk buat jenis-jenis postmortem. Selalunya postmortem ni dia ada sangkut dengan insurans ataupun dia melibatkan kematian-kematian yang luar biasa, kemalangan, seorang-seorang dia tetapi terjun gaung, tengok-tengok pula dia ada insurans. Jadi nak sabitkan kematian itu adakah dia saja bunuh diri ke ataupun dia macam mana ke. Jadi postmortem, report daripada postmortem tu nak diambil kira dalam soal nak claim insurans. Ini cerita dia. Tapi Islam kata apa? Islam kata mayat perlu dihormati. Sehinggakan tuan-tuan, sehinggakan kalau orang tu mati di tempat tu, Islam tetap kata dia baik dikebumikan di situ. Mati di Kuala Lumpur, simpan Kuala Lumpur. Kan? Susahlah. Pasal apa? Budaya masyarakat kita lain. Budaya masyarakat kita ni budaya Melayu. Budaya Melayu, mayat semua nak balik main dekat rumah. Kita bawa balik mayat tu bukan ada satu pun manfaat dari segi agama. Bahkan dia membawa mudarat dari segi mayat tu. Nak bawa dia ke Kuala Lumpur, nak balik main dengan van, nak balik main sampai di rumah tu perjalanan jauh dan sebagainya. Sedangkan dia baru sudah mengalami sakratul maut. Dia sakit yang teramat sangat. Tadi duk angkat dia, buah hotel van, bawa dia van main sini, buat turun main dorong. Kita mendera mayat. Kita mati kita tahu macam mana sakitnya mati ni. Kan? Jadi kalau benda ni, kalau budaya ni boleh diterima oleh orang-orang kita, cantik, kan? Mati tak mana, mati di KL tak apa, ke bumi di sana. Sini siapa dan pi ziarah, pi tak dan pun tak apa. Kalau kita pi ziarah tengok dia dengan kita tak tengok dia, bukan ada apa kat dia, tak ada apa. Mayat tu tak ada terima apa daripada kita. Kalau doa di sini pun doa sampai Tuhan dengar juga, tak mesti pi doa tepi dia baru Tuhan dengar. Nak olik mai sini boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Olik mai pun bukan boleh buat apa. Dan nak balik simpan di kampung dia juga puas hati. Puas hati nak buat apa? Apa kita dapat kalau hati kita puas? Hati kita rasa puas, tapi itu kepuasan yang palsu. Kita sebenarnya melanggar perintah hukum agama. Hukum agama suruh segerakan mayat. Anda tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mati siang, malam ke bumi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mati siang tu, dia mati sebelah petang, malam ke bumi. Tak tunggu dah, pagi pun tak tunggu dah, ke bumi. Kalau kita kebumikan orang yang baik-baik, kita menyegerakan dia kepada janji baik Allah. Kalau kita mengkebumikan orang yang kurang baik, kita melepaskan orang yang hidup daripada fitnah dia. Jadi cerita dia segera ni kok mana pun bagus. Kok mana pun bagus. Dari pandangan agama. Begitu. Jadi kadang susah. Kita bercakap hak agama cakap. Masyarakat dia ada satu hukum dia pula. Masyarakat dia ada satu hukum dia. Anak dia mati di Kuala Lumpur, dia mau balik sini. Hak orang tua ni, hak bapak, hak mak ni. Dia mau anak dia balik sini. Terus siapa pergi duduk baca hadis apa kat dia, dia kata hang tahu apa, hak macam ni anak aku dia tak ambil. Balik mas. Kan? Tapi tang kita habaq hak agama mau lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kadang-kadang dia timbul pertembungan dalam soal-soal yang macam ini. Dia ada pertembungan. Samalah dengan kes doktor nak janin umur 4 bulan untuk nak buat kajian dan sebagainya. Dia ada dua benda.
Satu, dari segi kehormatan benda tu yang Islam suruh pelihara dan suruh jaga. Dan yang kedua, dari segi perkembangan ilmu. Ilmu nak benda ni nak buat kajian supaya menambah lagi khazanah ilmu tentang soal perubatan dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni dia perlu kepada fatwa. Ini rojong kepada majlis fatwa. Saya ingat pun dah ada dalam himpunan fatwa peringkat kebangsaan dah ada tentang soal-soal yang macam ni. Tuan-tuan boleh rojong balik. Mereka bagi dengan hujah, dengan nas, dengan Quran, dengan hadis, dengan bermacam-macam masalah mursal, semua ada. Kita boleh baca tengok apa hukum dia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Dia tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lallazina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.